Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dapat kita sama-sama lagi pada kali ini untuk kita sambung pelajaran kita. Pelajaran yang ke-26 untuk tingkatan 3 ini, iaitu tajuknya ialah adab berkomunikasi. Objektif pembelajaran bagi tajuk ini ialah mempelajari maksud komunikasi dan adab berkomunikasi, mengetahui prinsip komunikasi Islam, memahami hikmah beradab ketika berkomunikasi, menjawab soalan kebat dan menjawab soalan di bahagian deskripsi. Baiklah, kita lihat apa makna komunikasi. Komunikasi maksudnya dari sudut bahasa ialah perhubungan. Manakala dari sudut istilah, perhubungan antara dua individu atau lebih secara langsung atau melalui perantaraan seperti email, surat, radio dan telefon, ataupun kita boleh berikan contoh-contoh yang lain yang kita ada dalam dunia yang moden ini. 6 prinsip komunikasi Islam. Iaitu pertamanya hendaklah qaulan sadida. Qaulan sadida maknanya kata-kata yang benar, jujur, tidak bohong dan tidak berbelit-belit. Ini qaulan sadid, yang lurus. Okey. Yang keduanya qaulan baligha, iaitu kata-kata yang tepat, mengenai sasaran dan memberi kesan kepada jiwa. Inilah yang dinamakan qaulan baligha. Dalam bahasa Arab ada satu ilmu namanya ilmu balaghah. Ilmu balaghah ni adalah merupakan ilmu yang mana kita pelajari ia untuk kita mendapatkan kemahiran menggunakan bahasa yang tepat, kadang-kala dihiasi dengan bunga-bunga bahasa yang indah, yang memberi kesan kepada jiwa, kepada orang yang kita tuturkan percakapan itu kepada mereka. Jadi ini kita panggil sebagai qaulan baligha. Kemudian kita lihat lagi yang ketiga ialah qaulan layyina. Qaulan layyina, iaitu kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Maknanya kita dalam berkomunikasi, kita nak elak daripada guna perkataan yang kasar. Seboleh-bolehnya kita tak nak guna. Sebab itu antara prinsip yang kita guna ialah qaulan layyina, iaitu kata-kata yang menggunakan bahasa yang lemah lembut. Seterusnya yang keempat ialah qaulan maisura. Qaulan maisura makna kata-kata yang menggunakan bahasa yang mudah difahami. Kita kalau boleh, kita gunakan bahasa percakapan kita, hendaklah apa yang kita ucapkan itu mudah untuk difahami oleh orang yang mendengar. Kemudian kita pindah lagi kepada kata qaulan ma'rufa. Qaulan ma'rufa iaitu kata-kata yang baik. Ma'ruf maknanya perkataan-perkataan itu perkataan yang elok yang kita ucapkan. Kita elakkan daripada mengucapkan kata-kata yang kesat. Kenapa? Kerana kita nak orang merasakan, orang rasa selesa dengan kita kerana kita mempunyai sifat ma'ruf, sifat baik yang ada pada diri kita yang boleh digambarkan melalui perkataan. Kemudian qaulan karima, iaitu kata-kata yang mulia. Dalam Quran diberi contoh tentang kata-kata yang mulia ini apabila membicarakan berkaitan dengan hubungan anak dengan ibu bapa. Anak dengan ibu bapa ini seolah-olah tidak memadai. Kalau boleh nak lebih lagi daripada qaulan ma'rufa, nak guna qaulan karima, kata-kata yang mulia, iaitu bila mana bercakap dengan ibu bapa, maka kita gunakan perkataan-perkataan yang berbentuk sangat baik, yang menunjukkan kerendahan diri kita untuk kita berkhidmat, memberikan yang terbaik kepada kedua ibu bapa kita. Jadi Ustaz simpulkan qaulan ma'rufa dengan qaulan karima ini, qaulan karima ini lebih tinggi kehalusannya, kecermatannya berbanding dengan qaulan ma'rufa. Baik, kita lihat pula 5 adab berkomunikasi. Okey, tadi prinsip, ini adab.
Iaitu pertama, tidak melalaikan daripada melakukan ibadah dan tanggungjawab seperti menjaga solat dan tidak mengabaikan tugasan maupun perintah ibu bapa. Mana dalam kita berkomunikasi, sebagai contoh, kita berhubung melalui telefon, kita bercakap dengan kawan-kawan kita, maka hendaklah kita jaga. Jaga apa? Jangan sampai kita meninggalkan solat kerana kita leka bercakap. Jangan sampai kita mengabaikan apa yang diperintahkan oleh ibu bapa kerana kita leka dengan komunikasi kita tadi. Baik, yang kedua, menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan. Seperti kata-kata yang penuh hikmah, mengandungi nasihat yang baik serta menjauhi perdebatan dan gurauan yang berlebihan. Di sini bila mana kita katakan menggunakan bahasa yang sesuai dan sopan, maka kemungkinan dalam ucapan kita tadi, dalam kita bercakap itu, kita boleh laraskan ia kadang-kala dalam bahasa yang sangat lembut, kadang-kala perlu juga dikeraskan sedikit. Supaya apa? Supaya sesuai untuk orang yang kita tujukan percakapan itu kepada mereka. Sebagaimana contohnya ibu bapa, bila mana disuruh anak-anak untuk melakukan sesuatu, kadang-kadang ada anak-anak yang lambat untuk bertindak, lambat untuk memenuhi permintaan ibu bapa. Kadang-kadang ibu bapa terpaksa menggunakan perkataan yang lebih tinggi ataupun perkataan yang lebih keras sedikit untuk anak-anak tadi sedar dan terus melakukan. Inilah yang dikatakan dengan hikmah. Kalau seorang itu tidak mengendahkan kata-kata kita, tidak mengendahkan suatu perintah, maka ia perlu dipertingkatkan. Nilai kata-kata itu perlu dipertingkatkan supaya kata-kata yang kita ucapkan itu akan menepati sasaran dan akan mendapat tindakan yang terbaik. Yang kedua, kesesuaian masa dan tempat. Seperti mengelak menggunakan gadget semasa di dalam masjid, menunggang motosikal dan semasa kunjungan hari raya. Maknanya bila mana kita berada dalam masjid, janganlah dalam masjid kita banyak nak guna telefon kita. Sepatutnya kita berada dalam keadaan kita beriktikaf, kita melakukan ibadat pada Allah SWT, bukan dalam masjid. Tambah-tambah kadang-kadang ketika mendengar solat Jumaat pun ada lagi yang melihat handphonenya, masih lagi membuka Facebooknya. Ini merupakan satu tindakan yang sangat tidak tepat. Begitu juga ketika menunggang motosikal. Kita banyak melihat pada hari ini, ramai di kalangan remaja atas motosikal sempat lagi tengok phone. Atas masa memandu kereta masih lagi dapat tengok. Akhirnya kadang-kadang berlaku kemalangan disebabkan kecuaian di pihak mereka. Begitu juga semasa kunjungan hari raya, kita mengunjung rumah sanak saudara untuk kita bertegur sapa, untuk kita beramah mesra. Tetapi malangnya, bila mana sebahagian daripada remaja pergi ke rumah saudara mara, mereka tidak mengendahkan untuk mengenali saudara mara mereka, akan tapi mereka duduk dan bermain-main dengan handphone mereka sahaja. Seterusnya, kita lihat kepada adab komunikasi yang kelima. Yang keempat, memastikan kesahihan maklumat seperti mengamalkan prinsip siasat sebelum sebar, tidak mencetuskan maklumat palsu dan menjauhi perkataan dusta. Ini sangat perlu kita jaga dalam hubungan kita, dalam kita menggunakan telefon pintar kita pada hari ini, agar kita tidak menyebarkan sesuatu yang berbentuk fitnah, menyebarkan sesuatu yang tidak benar, menyebarkan sesuatu yang menggusarkan masyarakat, menyebarkan sesuatu yang akhirnya nanti kita akan mendapat susah daripada apa yang kita sebarkan. Atau setidak-tidaknya kita akan dibebankan dengan dosa. Nanti akan dikira di akhirat kelak, orang yang banyak dosanya berbanding dengan pahalanya pasti akan dihumbankan ke dalam neraka. Yang seterusnya ialah tidak menyebabkan fitnah dan membuka aib, seperti menghindar daripada gosip, kutukan, mengadu domba dan tidak memanggil seorang dengan panggilan yang tidak sesuai. Maknanya kita kena elak daripada menyebarkan fitnah, elak daripada membuka aib, elak daripada kita mengambil gambar dan menghantar kepada orang lain sedangkan tuan punya badan, orang itu tidak suka untuk kita berbuat demikian. Orang itu mungkin merasa malu dengan keadaan dirinya ketika itu, yang mungkin ketika berada dalam kemalangan kita ambil gambar dia, kita sebar ke serata
dunia. Ini menunjukkan sikap yang tidak bertanggungjawab di kalangan kita dalam menggunakan alat-alat komunikasi pada zaman ini. Jadi awas, jangan kita menyebarkan fitnah dan membuka aib orang lain. Amalan yang perlu kita amalkan sebagaimana yang dicatatkan di dalam buku teks, iaitu sabda Nabi SAW yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, iaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Maksudnya ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyukrim dhaifahu, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Dan disambung lagi, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan, maka hendaklah dia berkata baik. Dia berkata perkara-perkara yang benar. Au liyasmut, ataupun kalau tak ada kata-kata baik, tak ada perkara benar yang nak diceritakan, hendaklah dia diam sahaja. Jadi jangan berkata apa-apa yang nanti dia akan dipertanggungjawabkan dengan kata-katanya itu di akhirat kelak. Kita lihat lagi amalan yang boleh kita gunakan, peringatan daripada Al-Quran, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya, iaitu perbuatan yang dilakukannya juga termasuk, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa bersedia menerima dan menulisnya. Di sini disebutkan ladaihi raqibun. Dia ada malaikat yang kita namakan dia dengan raqib dan yang kita namakan dia dengan atid. Malaikat ini mengawas setiap tindakan manusia, menulis satu persatu apa yang dilakukan untuk dipersembahkan di hadapan Allah SWT di hari perbicaraan kelak. Kita lihat pula hikmah beradab ketika berkomunikasi. Di sini dibahagikan kepada beberapa bahagian. Pertamanya, iaitu dari sudut individu, hikmah beradab ketika berkomunikasi untuk individu, iaitu meningkatkan ilmu pengetahuan agar dapat membezakan antara baik dan buruk. Bila mana kita banyak berkomunikasi, kita dapat meningkatkan ilmu pengetahuan, kita dapat berhubung dengan orang lain. Di situ kita belajar dan kita menilai baik dan buruk. Yang kedua, dapat menyelesaikan masalah dengan mudah kerana saling bertolak ansur. Kita tahu adab berkomunikasi, adab bercakap. Maka bila mana kita mempunyai sebarang masalah, dapat kita selesaikan dengan mudah. Yang kedua, mendapat keredaan Allah kerana mengamalkan adab yang mulia. Mana-mana perkara yang baik, yang mulia yang kita amalkan, pasti kita akan mengundang redha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, dipandang tinggi oleh masyarakat lain kerana berkepribadian unggul. Kita ni ada pribadi yang unggul, pribadi yang baik, pasti akan dihormati, dipandang tinggi oleh masyarakat. Dari sudut masyarakat pula, hidup dalam keadaan aman dan harmoni kerana sifat persefahaman yang ditunjukkan. Tadi kita bahaskan kesan dari sudut individu. Dari sudut masyarakat, kalau semua orang bercakap baik, semua orang berkomunikasi dengan baik, maka kehidupan akan aman. Yang kedua, menjauhi salah faham supaya masyarakat dapat hidup bersatu padu. Dari sudut hubungan kemasyarakatan, bila mana kita pandai berkomunikasi, walaupun kita ada masalah, walaupun kita ada perkara yang kita nak marah contohnya, tapi kita boleh berkomunikasi dengan baik, pastinya akan dapat selesaikan segala bentuk salah faham yang berlaku. Yang ketiga, dapat bertukar-tukar pandangan supaya masyarakat maju dan makmur. Kita perlukan pandangan daripada orang lain. Kita perlukan tunjuk ajar daripada orang lain. Kita perlukan pengalaman daripada orang lain untuk kita memperbaiki kehidupan kita. Dapat kita majukan kita dan juga orang lain, maka masyarakat akan bertambah maju dan makmur. Yang keempatnya, menimbulkan kemesraan dan mengukuhkan perpaduan kerana saling bertoleransi. Orang yang bercakap baik dengan kita, mungkin kita akan rasa mesra dengannya berbanding dengan orang yang menggunakan perkataan yang kasar. Maka berusahalah untuk bercakap baik, berusahalah untuk berkomunikasi dengan baik supaya kita dapat mengukuhkan perpaduan di kalangan anggota masyarakat. Seterusnya kita lihat kepada soalan kebat.
Kerajaan telah melancarkan pelbagai kempen untuk mewujudkan kesedaran pengguna internet bagi mengurangkan jenayah cyber. Kerajaan kempen untuk kita sedar tentang apa yang berlaku dalam masyarakat, ada yang dinamakan dengan jenayah cyber. Ramalkan apakah kemungkinan yang akan terjadi sekiranya kempen tersebut diabaikan. Kita tak peduli apa jadi, masyarakat tak peduli apa jadi. Kita lihat jawapan yang Ustaz sediakan, iaitu ramai anggota masyarakat akan mengalami kerugian. Bila mana ada penjenayah cyber ni, kita pun tak ambil tahu tentang dia, maka kemungkinan masyarakat kita sendiri, keluarga kita akan mengalami kerugian kerana tertipu dengan golongan yang tidak bertanggungjawab. Kesannya perniagaan dalam talian tidak akan maju. Orang berniaga online yang jujur jadi tak maju sebab orang takut nak beli. Kesimpulannya, kita hendaklah memupuk sikap amanah dalam masyarakat agar kehidupan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita amanah, kita bersikap baik dalam masyarakat, maka bukan orang lain yang dapat keberkatan, kita juga yang akan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita dah sampai ke penutup untuk tajuk ini. Sila klik link di bahagian deskripsi di bawah video ini untuk jawab soalan. Dan bagi siapa yang belum subscribe, belum share, Ustaz minta agar dapatlah di subscribe dan juga share video ini supaya ia dapat diguna manfaatnya oleh rakan-rakan kita yang lain. Ustaz sudahi dulu dengan aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.